Assalamualaikum. Okey, baik. Kali ini Mokti akan kongsikan 4 resipi dalam satu video, iaitu Mokti mulakan dulu dengan menu kuih siput sambal. Okey, jom. Okey, baiklah. Okey, sediakan bahan-bahannya. 2 cawan tepung gandum, 1 sudu margarin, sedikit garam, 5 sudu minyak masak dan setengah cawan air. Jangan lupa acuan kuih siput. Bahan untuk sambal: segenggam ikan bilis, 20 tangkai cili kering yang sudah dipotong, 5 ulas bawang putih yang telah diketuk, sedikit garam, sedikit perasa, dan beberapa sudu gula, terpulang pada kemanisan yang kita nak. Sedikit belacan jika suka. Jom tonton dan layan video yang Mokti sediakan ni sampai habis. Baru anda dapat ilmunya. Bersihkan ikan bilis, keluarkan najis dan perut ikan bilis. Masukkan ke semua bahan-bahan tersebut, kemudian kisar sehingga halus. Panaskan minyak dan masukkan bahan-bahan yang dikisar tadi. Tumisan sambalnya hendaklah betul-betul masak. Masukkan garam, masukkan gula. Mokti masuk 5 sudu gula ni, terpulang kalau macam nak rasa lebih manis tu masukkanlah lebih sikit. Macam gitulah. Sambal ni nak kena rasa macam pedas-pedas manis tu baru sedap.
dan masukkan sedikit perasa. Sambal dah siap, ketepikan. Kita fokus pada untuk buat kuih siput pula. Masukkan 2 cawan tepung. Okey, Mukti menggunakan margarin butter. Apa-apa margarin pun boleh sebenarnya. Okey, 1 sudu margarin. Masukkan sedikit garam. Sedikit minyak masak. Okey, minyak ni bersamaan 5 sudu minyak masak. Setelah sebatikan, okey, masukkan setengah cawan air. Gaul sehingga menjadi dough. Okey, dough dah mula terbentuk okey, nampak. Okey, nak lebih kurang macam ni tau. Pejal-pejal dia macam ni. Baru cantik masa kita nak tenih dia dekat acuan. Ambil dough sedikit demi sedikit, bulatkan, tekan pada acuan dan tolak. Okey, buat sehingga habis. Okey, dah siap. Okey, sedia untuk digoreng. Panaskan minyak dan boleh masukkan kuih siput tadi.
Setelah garing kekuningan, boleh angkat. Okey, Mak Teh nak bagi tips, 2 tips untuk kuih siput tidak menjadi lemau. Pertama, masukkan kuih siput setelah diangkat panas-panas tu ke dalam sambal. Dan tips yang kedua, sambal tidak boleh masuk campur dengan bawang merah. Hanya bawang putih sahaja. Itulah tips dan petua yang berguna yang anda perlu ingat. Kacau-kacau dan sebatikan sambal dengan kuih siput tadi supaya tersalut sambalnya. Okey, dah siap. Boleh sejukkan dan boleh masukkan dalam bekas kedap udara. Okey, inilah kuih siput kari yang dah Mak Teh buat. Okey, memang sedap, rangup dan bahan-bahannya pun tak adalah rumit sangat. Okey. Dan Mak Teh juga buat kuih siput kari ni tanpa menggunakan telur. Tanpa menggunakan telur dan tanpa menggunakan santan. Okey, baik, kalau nak tahu macam mana Mak Teh sediakan, jom kita intai bahan-bahannya. Sediakan 1 kilo tepung gandum, setengah cawan minyak masak, 2 sudu margarin butter, jenama butter ni, 2 sudu serbuk cili, 2 sudu serbuk ketumbar, 2 sudu serbuk kari, sedikit garam, 1 sudu gula, 1 ketul cube ikan bilis, 1 cawan air, 1 biji bawang besar, 2 ulas bawang putih, 1 cawan udang kering dan sedikit daun kari. Okey, baik, mula-mula kita masukkan 1 kilo tepung gandum dalam besen itulah. Okey, lepas tu masukkan setengah cawan minyak masak. Kemudian masukkan 2 sudu margarin, margarin butter. Mak Teh guna jenama butter tu. Okey. Okey, lepas tu masukkan 2 sudu serbuk cili. Okey, guna serbuk cili. Lagi senang semua serbuk Mak Teh guna lagi menyenangkan kerja lah. Kalau rajin nak tumbuk-tumbuk lah cili cili kering tu. Itulah, tapi Mak Teh ni jenis tak rajin. Guna yang serbuk senang lah. Okey, lepas tu ketumbar, serbuk ketumbar. Okey, 2 sudu. Mak Teh guna 2 sudu juga serbuk ketumbar. Okey, Mak Teh masukkan lagi. Okey, 2 sudu serbuk ketumbar. Okey, lepas tu guna 2 sudu serbuk kari. Okey, tak kisahlah kari apa. Okey, tak kisahlah jenama apa. Dan tak kisahlah kari apa. Kari ikan ke, ayam ke, daging ke, boleh guna semua sebenarnya. Atas selera lah. Okey. Okey, lepas tu sedikit garam. Lebih kurang 1 sudu garam lah.
Lepas tu 1 sudu gula. Masukkan 1 sudu gula. Okey, ni lepas tu Mak Teh masukkan juga 1 cube ikan bilis. Ini adalah penyedap dia jugalah. Penyedap kuih siput. Baik, lepas tu hancurkan cube ikan bilis tadi supaya dia tercampur semua. Lepas tu gaul-gaul sebatikan. Okey, sebatikan semua bahan-bahan yang kita masukkan tadilah. Okey, uli-uli sehingga sebati. Kat sini memerlukan kesabaran lah sikit ni untuk menguli ni. Baik, apabila dah sebati dah tercampur semua bahan-bahan tadi tu, okey, kita tepikan sekejap. Kita blend bahan-bahan untuk di blend, untuk dikisar tadi bahan-bahan macam bawang putih, udang kering tu, 1 mangkuk udang kering tu. Okey, lepas tu rendam dulu udang tu, lepas tu masukkan dalam pengisar tu. Baik, masukkan sedikit air lah. Tak perlu banyak sangat airnya. Paras tenggelam je. Okey. Lepas tu kisar lah. Okey, ringkaskan. Dah siap kisar. Okey, lepas tu campurkan bahan kisar tadi ke dalam gandum yang kita dahuli tadi. Dahuli sebati tadi tu. Okey, masukkan sekali. Okey, lepas tu gaul lagi. Okey. Gaul sehingga sebati. Okey, nampaknya adunan tu pun dah macam sebati tadi yang kita gaul tadi. Okey, lepas tu masukkan 1 cawan air. Okey, masukkan yang bekas blend tadi, masukkan dalam blend yang bekas kita kisar bahan-bahan tadi tu. Baik, nampak tak dia dah terbentuk nak menjadi dough dah tu. Okey. Masa ni ambil sedikit air kat tangan tu. Okey. Gaul-gaulkan lagi, sebatikan lagi supaya adunan tu tak adalah terlalu keras. Okey, lebih kurang macam tu lah ikut je apa yang Mak Teh buat tu, insya-Allah. Okey, dapat menghasilkan adunan yang tak adalah keras sangat. Okey. Apabila kita gentil dia, tekan dekat acuan tu lembutlah. Okey. Okey, lepas tu gaul-gaulkan lagi. Inilah Mak Teh kata memerlukan kesabaran sikit ni. Itulah. Okey, lebih kurang macam ni lah adunannya. Lebih kurang macam ni kita nak. Keras tak, lembik pun tak. Okey, dah jadi. Okey, masa ni kita dah boleh ready untuk ditekan di acuan. Okey. Okey, siap. Dough adunan untuk 1 kilo tepung. Lebih kurang macam ni. Okey, baik, kita sediakan acuan. Perlu acuan lah. Okey, kalau tak ada mesin perlu acuan lah. Kalau dengan mesin sekejap je kan. Okey, Mak Teh tunjuk dengan acuan. Okey. Okey, ambil sedikit daripada dough tadi. Okey, lepas tu kita tekan dan tolak. Okey, tekan, tolak. Terbentuk kuih siput. Okey. Ambil sikit-sikit, gentil, tekan dan tolak. Buatlah sampai habis.
Ganti kuih siput ni nak kena perlukan kesabaran. Itulah. Sebenarnya buat kuih siput ni makan sedap, tapi perlukan kesabaran untuk menguli dia, untuk menggentil dia tu. 1 kilo tepung tu kalau menggentil lebih kurang 1 jam lebih tau. 1 jam setengah baru siap. Lebih kurang gitulah. Okey, dah siap. 1 kilo kuih siput ni. Okey, mak ringkaskan dah siap. Lepas tu kita boleh goreng lah. Okey, boleh panaskan minyak dan boleh goreng. Okey, panaskan minyak. Kuih siput ni kalau nak makan banyak, boleh buat sendiri dan boleh ikut resipi Mok Teh ni ya. Mok Teh dah bagi resipi dah ni. Lepas tu masukkan kuih siput dalam kuali itulah. Okey, goreng sehingga dia garing. Okey, tengok api jaga api jangan terlalu kuat, takut dia hangus. Baik, lepas tu ambil sedikit daun kari. Okey, daun kari ni salah satu penyedap dan rahsia buat kuih siput kari. Okey, basuh. Okey, ramas-ramaskan sedikit. Ini tips dia supaya aroma kari tu makin sedap dan makin kuat bau aroma kari tu. Itu tips lah. Okey, lepas tu goreng sehingga garing ya. Okey, lepas tu boleh masukkan daun kari tadi. Goreng sekejap dah. Lepas tu boleh masukkan daun kari. Okey, masukkan je daun kari tu. Daun kari yang telah diramas-ramas tadi tu. Okey. Okey, lepas tu gorenglah dengan senang hatinya. Macam tu lah. Okey. Duduk dapur ni nak kena happy-happy, betul tak? Itulah, tak mau stres-stres Mok Teh cakap. Tak mau stres-stres no. Baik, api nak kena jaga ya, jangan terlalu kuat, jangan terlalu slow lah. Okey, kalau terlalu slow takut dia meresap minyak, dan kalau terlalu kuat takut hangus. Sedang-sedang sahaja apinya, nak kena pandai lah ya. Baik, nampaknya kuih siputnya dah betul-betul garing tu. Okey, lepas tu boleh angkat lah. Okey, tuskan. Dah siap. Okey, lepas tu sejukkan. Boleh masukkan dalam balang lah bekas kedap udara. Inilah dia kuih siput kari by Mok Teh. Sedap tau, rangup. Dan memang sedap lah dengan rasa bahan-bahan yang kita letak tadi tu. Tanpa menggunakan telur dan tanpa menggunakan santan. Resipi biskut almond London. Sudah pasti biskut almond London ni mesti ada setiap rumah. Kalau time raya kan. Jom kita tengok dan sediakan bahan-bahannya. 250 gram butter, 1 penutup es vanila, 1 biji kuning telur, 250 gram tepung gandum, 200 gram tepung jagung, 50 gram serbuk badam, 80 gram gula dan 2 sudu susu tepung. Baik, sediakan bahan untuk coklat. Okey, 1 keping coklat bar dipotong dululah. Okey, lepas tu sedikit margarin putih ni, iaitu minyak sayur panggil inti dan taburan badam, sedikit badam dan sedikit badam cincang untuk tabur atas coklat tu. Dan akhir sekali bekas dia lah. Jangan lupa pula nanti tak dapat nak taruh almond London nanti.
Okey, baik. Semua bahan-bahan kita dah sediakan tadi. Okey, Mok Teh dah nyatakan tadi. Baik. Okey, kita mula proses untuk membuatnya. Okey, mula-mula Mok Teh akan bakar badam ni. Okey, badam ni terpulang ya nak bakar ataupun nak sangai. Nak sangai dalam kuali kacang-kacang gitu pun boleh. Okey, nak bakar dalam awun pun boleh dan nak masuk air fryer pun boleh. Okey, Mok Teh masuk air fryer je. Senang. Okey. Okey, sedikit badam ni Mok Teh akan masukkan dalam air fryer ni lah. Dan Mok Teh masukkan dalam tu, bakar dia selama dalam 10 minit. Biar betul badam tu betul-betul garing tau. Kalau tak garing tak sedap nanti apabila kita gigit dia. Betul garing apabila kita gigit tu rasa crunch dia. Macam tu lah. Okey, panaskan selama 10 minit lebih kurang macam tu lah. Okey. Biarkan kat dalam tu sampai dia betul-betul garing lah. Jangan sampai hangus tau. Lepas tu balik-balikkan dia. Cara nak guna dia ni nak kena kacau-kacau lah. Okey, balik-balikkan. Senang nak guna dalam ni. Lepas tu bakar lagi sekejap. Okey, sehingga dia garing lah. Okey, ni nampaknya dah 10 minit lebih kurang macam tu lah. Okey, dah garing. Okey, sejukkan badam kita ni. Okey, ini badam ni untuk inti dan ini badam cincang. Okey. Lepas tu bakar juga badan cincang. Badan cincang jangan lama ya, dalam 5 minit gitulah Mok Teh buat. Sebab dia cincang dah halus-halus, takut nanti hangus nanti. Okey, masuk juga dalam air fryer juga. Ni letak macam tu lah sebab dia halus kan, nak kena letak dalam bekas lah. Macam bekas steel lah, jangan plastik pula. Cair pula nanti kan. Okey, bakar dia selama 5 minit lebih kurang macam tu lah. Sebab dia kecil kan badan cincang ni. Okey, nampak dia dah garing. Okey, boleh keluarkan dan sejukkan. Okey, kacau-kacau. Nampak dia dah garing tu. Sebelum tu Mok Teh blend dulu gula. Sebab Mok Teh tak ada gula kastor ataupun gula icing tu. Okey, jadi Mok Teh blend je. Okey, blend pun tak apa, guna gula biasa dan blend sama je. Okey, sehingga halus. Okey, dah badam tadi kita dah bakar. Okey, kita sediakan butter lah kita. Start nak buat biskut almond London ni. Okey, sediakan bekas lah. Okey, mula-mula kita akan masukkan butter dalam bekas tu lah. Okey, 250 gram butter. Ini Mok Teh dah timbang. Buat biskut ni kalau baru nak belajar nak kena timbang ya. Takut nanti ada terkeras, terlembik kan. Biasalah kalau nak belajar memang kena macam tu lah kan. Kalau dah pro tak apalah, main agak-agak pun kan. Okey, 250 gram butter. Okey, Mok Teh guna butter lah, margarine butter. Margarine butter tu sedap. Okey, lepas tu masukkan 1 biji kuning telur. Kuning sahaja ya. Okey. Lepas tu kacau-kacau sedikit lah. Okey, sebatikan telur. Jangan kacau terlalu lama ya. Takut dia kembang nanti bila kita bakar nanti. Okey, lepas tu masukkan 1 penutup esen vanila. Okey, ni tips juga ya. Kalau nak buat biskut tak perlu kacau terlalu lama sebenarnya. Takut biskut kita tu apabila dibakar dia kembang. Okey, lepas tu 2 sudu susu tepung. Okey. Okey. Masukkan, lepas tu kacau-kacau lah. Okey, kacau sehingga sebati. Okey, tak perlu lama-lama sangat lah. Janji dia tercampur semua adunan tadi tu. Gitulah je lebih kurang.
Okey, lepas tu kita akan masukkan 50 gram serbuk badam. Serbuk badam ni lah yang menyedapkan biskut almond London kita ni. Okey. Apabila kita gigit tu rasa crunch dia tu, rasa badam dia tu memang sedap lah. Okey, lepas tu tepung gandum. Okey, tepung gandum ni Mok ayak dulu ya. Okey, ayak terlebih dahululah. Sebaik dan seelok-eloknya ayak dululah. Okey. Okey, ni tepung gandum. Lepas tu kita akan masukkan okey, tepung gandum ke dalam bahan-bahan tersebut lah. Okey, sebatikan ke semua. Okey, masukkan tepung gandum sedikit demi sedikit ya. Masuk sedikit kacau, masuk sedikit kacau ya, biar tercampur dalam tu lah. Okey, sedikit demi sedikit ya, nampak. Okey, sehingga habislah ya. Okey. Okey. Buat biskut ni kalau kita buat belajar terus jadi seronok kan. Mesti ada kan yang baru belajar tak jadi, lepas tu frust kan. Ada dah, biasalah. Kalau orang baru belajar memang macam tu. Okey. Macam Mok juga belajar pertama kali tak terus pandai pun. Maknanya berulang kali buat, baru pandai. Dah lama-lama kita dah biasa buat, pandailah. Insya-Allah boleh. Yang penting ada keinginan tu nak belajar. Jangan putus asa ya. Apa-apa pun, buat sesuatu pun jangan putus asa. Okey, teruskan mencuba, insya-Allah boleh. Okey, lepas tu masukkan tepung jagung. Okey, 200 gram tepung jagung. Kacau-kacau sebati juga. Okey, lepas ni kita akan tukarlah sudu kepada tangan. Okey. Okey, uli dengan tangan lagi sedap lagi. Mantap lah. Okey. Sudu tu untuk permulaan je sebab margarin kan dia melekat. Okey, apabila dah tercampur semua bahan-bahan tadi, tukar dengan tangan ulilah okey. Kacau-kacau sebati dulu tepung jagung. Okey, lepas tu lurutkan dengan tangan lah. Okey, Mok tidak tukar tangan ya. Okey. Memang nak kena guna tangan lah. Okey, lepas tu masukkan gula. Guna gula biasa pun boleh tapi kena blend lah ya. Kalau nak guna gula icing pun boleh. Okey, lepas tu sebatikanlah gula dalam adunan tu. Okey. Gaul-gaul dan dah sebati semua. Kita tengoklah adunan macam mana. Okey, nampak. Nak lebih kurang adunan macam ni tahu. Okey. Diperproi macam tu. Okey, cuba gentil dan bulat-bulatkan. Kalau dah terbentuk bulat, tekan tu dia dah berlubang gitu. Maknanya adunan ni dah cantik. Memang sesuai lah untuk buat biskut almond London ni. Okey, lepas tu diamkan selama 10 minit lebih kurang macam tu lah. Baru kita boleh bentukkan kecil-kecil. Okey, lebih kurang 10 minit. Okey, Mok buka dan kita boleh bentukkan adunan tu. Okey, mengikut kita rasalah macam bulat-bulat lah. Okey, sebelum tu kita sapu dulang kita ni dengan sedikit margarin lah. Tujuan supaya tidak melekat apabila kita membakar nanti. Okey. Okey, Mok bulat-bulatkan kecil-kecil. Lebih kurang macam tu lah. Okey. Agak-agak ya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Okey. Lepas tu masukkan, tekan kat tengah tu masukkan badam. Okey. Ni contoh Mok buat okey. Lepas tu buat macam tu ya, macam Mok buat dalam video tu. Bentukkan dia macam tu lah. Sebab kita akan celupkan dia nanti dengan coklat. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil lah. Okey, ngam-ngam lah. Nampak dah terbentuk cantik kan. Okey, siap satu. Ini untuk permulaan Mok buat. Okey, first. Okey, Mok buat 3 kali buat biar anda faham lah. Okey, bulatkan, tekan kat tengah tu. Masukkan badam yang telah dibakar tadilah. Okey. Okey, tutupkan dia. Lepas tu gilik-gilik dia macam tu lah. Okey.
bentukkan bulat-bulat bucu macam tu lah. Nampak? Okey, dah 2 biji. Okey. Lebih kurang macam ni. Susun cantik-cantik dalam dulang tu ya. Nanti kita akan bakar dia. Dah penuh, kita akan bakar lah. Okey, tak susah pun, senang je kan. Boleh belajar insya-Allah. Yang mana baru nak tengok nak belajar tu boleh insya-Allah, boleh. Okey, salutkan. Okey, bulat-bulatkan. Lepas tu genteng-genteng macam tu lah. Berbentuk bulat bujur macam tu lah. Okey, dah 3 biji siap. Okey. Okey, buatlah sehingga habis. Okey, Mak Teh dah buat separuh dah tu. Okey, macam ni dah lebih kurang. Lebih kurang besar-besar dia macam tu lah. Okey, lepas tu macam biasalah, buat macam biasa ya. Ini dah separuh Mak Teh siapkan ni. Okey, dah nak hampir siap tu. Okey. Okey, Mak Teh kena siapkan juga macam mana pun. Okey, lebih kurang macam tu lah Mak Teh susun. Biar dia nampak cantik, kemas kan. Okey. Dan akhirnya dah siap Mak Teh buat. Okey, Mak Teh gulung-gulung tu dah siap. Alhamdulillah. Lenguh juga nak menyiapkan ni, nak genteng ni kan. Itulah. Tapi tak apa, rasa seronok dapat berbagi resipi dengan anda semua. Okey. Dah susun cantik-cantik macam tu. Okey, lepas ni kita boleh bakar lah. Okey. Dan akhirnya inilah yang last. Yang last terakhir sekali. Ni dah dulang lain dah Mak Teh letak. Dapatlah 2 dulang daripada adunan yang Mak Teh buat tadi tu. Okey. Dapat 2 adunan, lebih kurang dalam 82 biji almond London, lebih kurang macam tu lah. 82 biji. Okey. Okey, 2 dulang. Okey, lepas tu ready lah kita untuk bakar. Okey, sebelum tu panaskan oven selama 10 ataupun 5 minit. Panaskan dulu oven tu. Okey, dah panas, kita boleh masukkan biskut almond London kita ni ya. Okey, kita bakar. Kita bakar dalam oven tersebut lah. Okey, masa ni oven kita ni panas tau. Kena hati-hati ya, sebab kita dah panaskan oven tu terlebih dahulu. Oven ni mengikut oven masing-masing ya. Kadang-kadang tak sama suhu dengan minit, berapa minit kepanasan, tahap kepanasan oven tu ya. Okey, lepas tu tutup dan okey, boleh. Okey, Mak Teh guna oven Mak Teh lebih kurang dalam 170 darjah Celsius, api atas bawah, dan selama 25 minit. Lebih kurang macam itulah. Okey, setkan oven kita tu. Okey, lepas tu biarkan sehingga masaklah. Okey, ni ringkaskan dah masak nampaknya. Biskut almond London kita ni dah masak. Okey, boleh keluarkan lah. Okey, nampak. Bau badam tu memang segar, sedap tu, bau wangi satu rumah ni kan. Itulah. Okey, nampaknya dia dah masak. Lepas tu kita sejukkan dia lah. Sebelum nak salut coklat, kena sejukkan dia terlebih dahulu. Tunggu dia betul-betul sejuk ya, tak mau suam-suam. Sejuk betul-betul lah
baru boleh salut coklat tu. Okey, lepas tu Mak Teh sambung bakar yang 1 dulang lagi lah. Okey. Sehingga habislah. Dapatlah 2 dulang kan, lebih kurang macam tu. Okey, sementara kita tunggu okey, biskutnya dah sejuk. Okey, kita boleh buat coklat. Cairkan coklat untuk salutkan pada biskut tu. Okey, coklat ni kita potong terlebih dahulu ya. Ini tujuan untuk cepat dia cairlah. Kalau letak dalam satu buku macam gitu lambat cairlah. Okey, ini kita buat proses boiler lah. Okey. Potong kecil-kecil sehingga habislah coklat tu. Coklat ni anggaran Mak Teh guna ni 1 bar ni cukup lah untuk Mak Teh buat adunan Mak Teh tu. Okey, tapi terpulang lah ya. Kalau nak lebih-lebihkan lah. Okey, ngam-ngam sebenarnya. Okey. Ni nak guna coklat jenama apa-apa pun terpulang ya, tak kisah ya. Janji coklat. Okey, masukkan dalam bekas tu, boleh nanti kita akan cairkan dia. Okey, nak bagi tips juga ni tahu. Okey, untuk kilatkan adunan coklat tu nampak berkilat. Okey, masukkan sedikit ni minyak sayur. Okey, sedikit margarin putih ni. Ni panggil minyak sayur lah. Okey. Masukkan sikit. Ini tujuan untuk kilatkan coklat tu. Apabila dia dah sejuk, dah beku, jadi coklat tu nampak kilat cantik. Okey. Campurkan lebih kurang 1 sudu je. Macam itulah. Okey, lepas tu boiler lah. Okey, rebuskan dia. Okey, nampak tu dah macam dah cair kan. Apabila air bawah tu dia dah mendidih, dah panas, coklat tu akan cairlah dengan sendiri. Okey, lepas tu kacau-kacau ya. Okey. Coklat ni pastikan betul-betul cair ya. Kalau macam ni tak boleh lagi ni, kena kacau sehingga cair. Biarkan di atas air mendidih tu ya. Nampak dia dah cair, dah cantik kan. Nampak dah kilat dia apa semua tu, nampak. Okey, lebih kurang macam ni kita dah boleh guna dia. Nak macam ni lah lebih kurang cairnya. Okey, boleh angkat dan kita boleh celuplah biskut kita ke dalam coklat nanti. Okey, masa nak celup coklat tu nak kena cepat-cepat lah. Okey, takut coklat tu cair. Kalau cair kita kena panaskan balik ya. Okey, nampaknya biskut yang Mak Teh sejukkan tadi tu dah sejuk lah. Okey, nampak dah garing dah. Okey, Mak Teh dah siap boleh pegang apa semualah, maknanya dah sejuk lah. Okey, lepas tu kita akan salutkan dia dengan coklat. Okey, sebelum tu nak kena buka dulu bekas dia ni. Okey, ni panggil apa ni, cup lupa dah Mak Teh pun. Buka satu-satu ya. Okey. Okey, ni bekas untuk kita masukkan biskut almond London kita lah. Okey, buka satu persatu. Kertas cawan ni, cawan kertas. Kurang macam tu kan. Lupa nak panggil. Okey, cawan kertas ni nak kena tarikkan sikit ya, sebab nak masukkan almond London tu senang. Sebab bekasnya kalau tak tarik dia kecil nampak. Apabila kita buka dia macam gitu, dia besar sikit nampak. Ini senanglah kita nak masuk coklat biskut almond London nanti. Okey. Lepas tu celupkan biskut ke dalam coklat tadi, biar tersalut semua ya. Kalau Mak Teh tonggingkan, baru dia tersalut. Okey, guna penyepit lah, apa-apa penyepit pun boleh. Okey, lepas tu dah tersalut tu, masukkan dalam bekas kertas tu, cawan kertas tu. Okey, nampak lebih kurang macam ni ya. Okey, buat satu persatu sehingga habis. Okey, celupkan. Okey, Mak Teh masukkan je lah macam gitu pun boleh, nak cepat japi. Jangan terlalu banyak ya, sebab Mak Teh tak nak coklat dia tercair, jadi cepat-cepat Mak Teh nak buat. Okey, celupkan dia. Okey, ni nak kena buat cepat dah sikit, takut coklat tu cair. Pekat. Dah sejuk kan dia, nanti dia pekat, dia jadi keras lah. Okey, masukkan dalam. Okey, lebih kurang macam tadilah Teh buat. Okey, insya-Allah semua akan boleh buat, semua akan faham ya, senang sangat, tak susah pun.
Kalau macam ada coklat yang tak tersalut tu, boleh tambahkan coklat sikit, lebih kurang macam Mak Teh buat tu. Biar dia tersalut semualah. Janji tak nampak warna putih tu, warna keperangan tu. Biasa biskut almond London ni coklat dia tu yang membuatkan rasa sedap. Tambah-tambah lagi biskut dia tu rasa badam apabila gigit. Memang sedap lah, memang terbaik. Memang Mak Teh pun memang penggemar biskut almond London ni sebenarnya. Itulah. Okey, buatlah sehingga habis ya. Ini Mak Teh tunjuk contoh lah dalam 2-3 ketul yang dibuat tu ya. Okey, kalau tak tersalut tu, celupkan sedikit coklat dengan penyepit tu, letak atas. Okey, biskut almond London tu supaya tersalut. Baru nampak cantik lah. Tersalut semua baru nampak cantik. Okey, last ni Mak Teh tunjuk contoh. Okey. Lepas tu insya-Allah anda boleh buatlah lepas ni ya. Okey, lepas kita dah salut coklat, kita taburkan dengan badan cincang. Badan cincang tu nak kena bakar terlebih dahulu, lebih kurang 5 minit yang Mak Teh tunjuk tadilah. Okey, nampak tak? Okey, cantik kan? Wah, sedap, nampak pun dah menyelerakan kan? Itu baru satu tau. Okey, lepas tu taburlah sehingga habis ya. Apabila dah tabur badan cincang tu, nampak keserian almond London tu. Mula-mula lepas celup coklat tu tak nampak lagi seri dia. Apabila dah taburkan badan cincang tu, menyerlah lah. Sebab coklat tu warna coklat, badan cincang tu kan warna putih sikit kan. Nampak menyerlah lah. Okey, buatlah sehingga habis. Cantik kan? Cantik dan sedap nampak. Inilah. Okey, nanti letak kat sini, tabur je kat atas tu. Senang kan? Tabur satu persatu. Ini yang separuh Mak Teh dah siapkan. Nampak? Memang sedap. Lepas tu dah taruh badan cincang atas tu, sejukkan dia ya. Okey, sejukkan dia sehingga dia keras lah. Coklat tu keras lah. Okey. Lepas tu dah keras tu baru boleh dimakan ataupun disimpan dalam bekas kedap udara. Tak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya kan. Itulah, anda semua dah siap biskut raya. Itulah. Harap-harap dah banyak biskut raya dah dibuat ya. Di video kali ni Mak Teh akan kongsikan resipi tart juga. Okey, ni tart bunga. Tart bunga yang comel lah. Nampak dia pun comel kan. Bentuk bunga dia tu comel. Sediakan bahan-bahannya. 250 gram butter, 1 biji kuning telur, 1 penutut ais vanila, 800 gram gula yang telah dikisar, 100 gram tepung jagung, 100 gram tepung kastad, dan 250 gram tepung gandum. Baik, tepung gandum sebelum nak buat tu kena ayak terlebih dahulu. Okey, masukkan ke dalam acuan ayak tu. Okey, ayak dulu terlebih dahululah tepung ya. Okey. Bukan apa, tujuannya ni takut ada ketul-ketulan kan, ketul-ketulan gandum yang kasar tu kan, ataupun sampah-sampah, kadang-kadang semut. Itulah, kadang-kadang kita tak tahu benda-benda macam gitu, termasuk juga dalam tepung gandum. Tapi kalau ayak kita dapat detect lah apa yang terdapat dalam tu. Okey, macam itulah lebih kurang. Okey, resipi tart bunga ni memang gebu sangat. Inilah bahan-bahan yang Mak Teh masukkan.
tips yang Mokti guna, tak susah pun, hanya sukatan bahan-bahan tu nak kena tepat lah, kan, memang gebu sangat. Okay, ikut dan sukatan tu memang kena tepat lah, baru menjadikan biskut kita tu memang gebu dan sedap. Biskut tart sebenarnya pelbagai kita boleh buat bentuk dia tau. Okey, tak gulung, tak bentuk bulat tu, macam-macam bentuk, bentuk buah nenas, bentuk buah labu, bentuk bunga dan bermacam-macam lagi kalau kita kreatif. Sebenarnya kuih tart ni kalau kita betul-betul kreatif boleh banyak menghasilkan bentuk-bentuk kuih tart yang menarik. Okey. Dah siap Mokti ayat tadi. Okey. Kita ketepikan dulu. Okey, ni tepung jagung. Okey, 100 gram tepung jagung. Ni tepung kastad. Okey, 100 gram juga tepung kastad. Okey, kita akan campurkan sekali nanti ya. Okey, baik. Okey, bahan-bahan dah sedia. Okey. Ni juga esen vanila ni jangan lupa ya. Ini untuk mewangikan bau biskut tart tu. Untuk buat pelbagai jenis kuih tart, Mokti guna margarin. Kita kena tahu pilihan margarin yang tepat ya. Contoh seperti margarin buttercup, jenama buttercup Mokti guna. Okey, lepas tu sebiji telur. Okey, telur ambil kuning telur sahaja ya. Tu pun salah satu juga menggebukan kita punya kuih tart, kuih pula biskut tart ni. Baik, mula-mula kita masukkan 250 gram margarin jenama buttercup ke dalam bekas tu lah, bekas untuk kita uli dia tu. Okey, masukkan sampai habis lah. Okey, ni sukat dulu tau timbang terlebih dahulu. Kalau kita nak belajar, kita kena timbang lah ya untuk permulaan. Kalau tak timbang nanti tak jadi, takut terkeras, terlembik kan, susah pula nanti kan. Dah beli bahan-bahan dalam mahal tu tak, lepas tu buat pula tak jadi, hampir betul kan. Itulah. Okey, timbang dulu. Untuk permulaan timbang, baru nak belajar kena timbang dan ikut sukatan. Jangan main masuk je mesti, kalau tak jadi menyesal nanti. Okey, lepas tu pecahkan satu biji telur. Okey, Mokti ambil kuning telur sahaja ya. Okey, kita guna kuning telur sahaja, asingkan lah. Okey, Mokti tapis tu. Okey, ni grade, ni Mokti guna grade C je masa ni pun boleh sebenarnya. Nak guna grade A pun boleh, grade C pun boleh. Tapi jangan guna yang terlalu kecil lah. Okey, ngam-ngam lah tu. Okey, masukkan. Lepas tu kacau lah. Kacau dan okey, masuk dulu esen vanila lah. Okey, satu penutup esen vanila. Esen vanila ni tujuan untuk mewangikan biskut tart kita lah. Okey, supaya bau hanya telur tu dapat diatasi dengan bau esen vanila tu. Kadang-kadang telur ni bau dia hanyis sikit kan. Ada orang kan dia tak suka telur sebab bau dia hanyis. Gitulah kan. Okey, kacau-kacau. Kacaunya jangan terlalu lama ya. Mokti kalau buat biskut, Mokti selalu ingatkan. Setiap resipi Mokti selalu ingatkan. Jangan kacau terlalu lama, takut kembang nanti. Okey, lepas tu masukkan gula. Gula. Okey, 800 gram gula. Okey, gula ni nak kurangkan pun boleh tau. Sebab kalau tak nak manis kurangkan, kalau nak manis lebihkanlah, lebih kurang macam tu. Tapi ikut sukatan yang Mokti belajar tu 80 gram gula lah, gula halus. Okey, ni Mokti guna gula biasa je, cuma Mokti blend kan. Sama je lah. Nak guna gula icing pun boleh, jangan gula yang halus lah. Okey, kacau sebati, bagi dia tercampur semua.
Okey, buat biskut ni jangan pakai mixer ya, tak perlu mixer ya. Kacau dengan senduk gitu pun boleh. Okey, lepas tu masukkan 100 gram tepung, tepung jagung. Masuk sikit demi sedikit ya. Masuk sikit demi sedikit, kacau, masuk sikit-sikit, kacau macam itulah sehingga adunan tu habis, lebih kurang macam itulah. Okey, kacau-kacau. Lepas tu masukkan pula 100 gram tepung kastad. Tadi tepung jagung, ni tepung kastad pula masukkan. Okey, masuk sikit demi sedikit juga macam biasa jugalah, sehingga habis. Okey, harap-harap kat luar sana tu dapat ya. Mukti ni tunjuk secara detail tau. Kalau tak tahu nak buat lagi, tak tahulah macam mana Mukti nak tunjuk cara supaya anda semua faham. Okey, insya-Allah mudah-mudahan anda semua faham ya apabila masuk ke channel Mukti ni, insya-Allah. Mukti harapkan semua faham dah boleh buat. Itulah ilmu kan. Tapi kalau tengok betul-betul memang boleh buat confirm, insya-Allah. Okey, lepas tu masukkan gandum. Gandum ya, tadilah yang Mukti nyatakan tadi ya. 250 gram gandum. Gandum yang telah diayak. Kacau, dah masukkan sedikit demi sedikit juga sehingga habis. Ulang benda yang sama je. Okey, dah habis. Okey, kacau. Lepas pada ni kita akan tukar dengan menggunakan tangan. Sebab nak guna kacang gitu memang susah lah sikit kan. Nak kena guna tangan jugalah. Air tangan. Itulah yang menyedapkan sesuatu kan. Tu tak? Air tangan. Okey, lurutkan. Okey, guna tangan lagi selesa dan lagi lagi cepat sebati tu. Gandum apa semualah kita campur yang kita masuk tadi tu, kita campur dengan cepatlah. Sebati dengan cepat. Okey, kacau-kacau, gaulkan dia. Gaul dengan penuh kasih sayang. Tak gitu. Okey, lepas tu kita nampak macam dah tercampur semua ni. Lebih kurang macam ni lah nak ya. Okey, cuba kepal-kepal sikit kalau dia dah macam okey, cuba kepal okey, terbentuk macam gitu, maknanya adunan kita tu memang dah cantik, dah okeylah. Dah sesuai lah untuk buat tak kita ni. Kita yang Mukti hasilkan ni memang gebu tau. Memang gebu sangat untuk buat tak bunga. Okey, tak bunga dan tak gulung ni dia ada beza sikit. Tak gulung ada campuran minyak sapi lah. Tak gulung tu nak kena adunan dia tu lembik sikit daripada tat ni. Kalau tat ni lebih kurang macam ni lah. Okey, lepas tu diamkan selama 10 minit lebih kurang macam tu lah. Kena diamkan sekejap lah. Sementara kita menunggu dalam 10 minit kita perapkan adunan tu. Okey, kita buat gentil-gentil jam nanas tu kecil-kecil untuk letak kat atas bunga kuih tak bunga kita nanti ya. Okey, lepas tu kita akan buat untuk sapuan atas tat kita tu. Okey, kita menggunakan sebiji telur dan sedikit pewarna kuning lah. Okey, mula-mula pecahkan sebiji telur dan kita akan ambil kuning telur sahaja ya. Okey, pecahkan dalam mangkuk. Okey, asingkan kuning telur dan putih telur tu. Okey, lepas tu cedukkan guna senduk yang berlubang-lubang tu ya, sebab kita akan keluarkan putih telur tu, baru senang lah. Okey. Okey, kita ambil kuning telur saja. Okey, masukkan dalam mangkuk. Kuning telur saja. Okey. Lepas tu kita akan campurkanlah dengan pewarna tu. Okey. Letak sedikit pewarna.
Mokti guna pewarna macam ni je. Sekarang tu yang senang tu kan, apa yang titis tu pun boleh, nak macam ni pun boleh. Ini yang cara lama ni, pewarna macam ni kan. Lepas tu kacau-kacau lah sehingga tercampur. Okey, kalau nak campurkan sedikit air pun boleh, 2-3 titis ke, gitulah. Tak campur pun boleh juga. Okey, kacau-kacau sehingga sebatilah color dia tu dengan telur. Okey, ni dah boleh lah ni. Senang je, lebih kurang macam ni je. Okey, ni dah boleh. Okey, dah boleh gunalah. Lepas tu ambil adunan, lepas tu tekan lah, tekap macam lebih kurang gitulah, dah jadi lepir tu. Okey, ikut ketebalan lah, nak ketebalan macam mana, nak nipis macam mana, nak tebal macam mana, terpulang. Lepas tu ambil acuan bunga. Acuan bunga biasa je Mokti guna, sebab Mokti tak ada acuan apa untuk buat tat khas untuk tat bunga tu kan. Tak apa, tat macam ni pun boleh, lagi cantik, comel nampak. Atas kreativiti kita. Okey, canaikan nipis, lepas tu tekan dengan acuan kita lah, acuan yang kita ada lah, lebih kurang gitulah Mokti nak cakap. Buat sehingga habis. Comel kan bentuk bunga tu kan. Itulah, kecil-kecil je. Okey, ikut ketebalan nak lah. Okey, adunan lain pula Mokti tekapkan sehingga habislah ya. Okey, layan dulu, tengok Mokti buat tekap adunan ni ya. Okey, bentuk bunga ni tak kisahlah, nak bentuk bunga apa pun boleh sebenarnya, atas kreativiti dan kita sukalah bentuk apa ya. Tapi sebenarnya apabila kita dah gentil dia punya jam nanas tu, letak kat atas tu, dia nampak comel dan cantik macam bunga hidup macam tu. Macam gitu dia naik seri dia, nampak. Okey, lepas tu ketepikan yang dah lebih-lebihan gandum dia tu. Inilah terbentuk bunganya. Sebenarnya kalau kita kreatif, macam-macam bentuk kita boleh buat. Okey, lepas tu gentil lebih kurang macam ni nampak. Nampak berseri kan. Apabila dah letak tak nanas tu, kita bulat-bulatkan terlebih dahulu, bulat-bulatkan kecil terlebih dahululah. Okey, lepas tu kita letak kat atas tu. Ini contoh Mokti buat. Sebenarnya nak kena sapu pewarna kuning dulu tau. Kena sapu pewarna kuning terlebih dahulu, baru kita letak jam nanas tu. Ini contoh lah, Mokti buat contoh. Nanti Mokti akan sapu kuning telur dulu. Kuning telur tu untuk melekatkan jam tu. Apabila kita dah bakar, dia akan melekat. Dia sejuk tu, dia melekat kuat lah. Dia tak, maknanya jam tu tak lari lah, macam tu. Okey, Mokti susun dalam ni. Dan Mokti akan buat kuning telur dulu. Okey, nampak ni lebih kurang lah. Okey, Mokti akan sapu kuning telur dulu, baru letak tak nanas tu. Okey, sapu dulu kuning telur. Lepas tu letak jam nanas tu, bulat-bulatkan, letakkan. Masa ni dia memang akan bergerak-gerak sikit sebab dia macam licin kan. Tapi apabila kita dah bakar dia akan lekat cantik lah. Memang dia tak akan lari lah, kuat lah melekatnya. Nampak bunga tu cantik kan apabila dah letak jam tu kan. Lebih kurang macam tu ya. Sapukan kuning telur. Kuning telur ni campur dengan sedikit sebiji telur, kuning telur sahaja, campur dengan sedikit pewarna kuning lah. Okey, lepas tu boleh campur dengan beberapa titis air. Okey, dah okey, dia dah lekat lah kat situ tu. Nanti kita akan buat sampai habis dan boleh sedia ready untuk dibakar lah. Okey, Mokti dekatkan ya, boleh nampak jelas. Okey, cantik kan. Ada susun cantik nampak. Okey, lepas tu boleh masukkan dalam oven. Oven Mokti guna suhu dalam 160 selama 15 minit je Mokti bakar, sebab dia nipis kan. Tak perlu terlalu lama lah, takut hangus. Api atas bawah ya. Okey, dah masukkan dalam Okey, ready untuk masukkan dalam oven lah.
ringkaskan. Ni dah masak. Okey. Dah masak, Mak Tir angkatlah. Dan boleh susun di dalam bekas biskut. Pastikan disejukkan terlebih dahulu ya. Okey. Lepas tu boleh dihidangkanlah. Okey, anda kat luar sana boleh cuba resipi dan cara Mak Tir ni kalau nak cuba. Dan cuba buat atas kreativiti masing-masing lah ya. Okey. Alhamdulillah, siap juga Mak Tir siapkan biskut tart bunga yang gebu-gebas by Mak Tir ni. Selamat mencuba anda kat luar sana dan selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya. Tak lama lagi. Okey, selamat Hari Raya. Dan kepada anda yang baru menonton channel Mak Tir ni, jangan lupa like, subscribe channel Mak Tir dan tekan tombol loceng tu ya untuk dapatkan segala resipi-resipi terbaru daripada Mak Tir. Okey, salam sayang daripada Mak Tir. Bye. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.